Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid tahun 5. Pagi ini untuk subjek sains kita akan sambung PDPR kita daripada kelas sebelum cuti raya itu. Kita akan masuk kepada topik tentang pengeluar dan pengguna. Kalau kamu ingat hari itu sebelum cuti raya kita belajar pasal rantaian makanan. Jadi untuk hari ini kita sambung pada muka surat 77. Topiknya pengeluar dan pengguna. Sebelum tu kita cuba imbas kembali, kita review sikit, kita bagi ingat sikit tentang rantaian makanan. Rantaian makanan ni maksudnya apa? Hubungan makanan antara hidupan. Hubungan makanan antara hidupan yang kita belajar hari itu. Dalam satu habitat ada pelbagai hidupan, ada tumbuhan, ada haiwan. Dan rantai makanan ni nak menceritakan nak menerangkan siapa makan siapa. Ni contoh-contohnya kita dah belajar itu. Contohnya bermula dengan buah-buahan dimakan oleh tupai, dimakan oleh ular, dimakan oleh elang. Ini kita dah review dah lah. Jadi hari ini kita akan belajar ni anak panah ni maksudnya apa? Dimakan oleh. Hari ini kita nak belajar tentang pengeluar dan pengguna. Pengeluar dan pengguna. Kita tengok sini. Apa ayat pertama ni? Mari kita kenal pasti pengeluar dan pengguna. Berdasarkan rantai makanan dalam habitat paya bakau. Tengok apa cikgu ni cakap. Masihkah kamu ingat tentang proses fotosintesis? Tajuk tumbuhan itu kita belajar pasal proses fotosintesis, proses tumbuhan membuat makanan. Tumbuh-tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri dengan kehadiran cahaya matahari. Oleh itu, tumbuh-tumbuhan ialah pengeluar. Apa maksud pengeluar ni? Dia buat makanan sendiri. Siapa dia tu? Tumbuhan. Macam mana dia buat makanan sendiri? Melalui proses fotosintesis dengan memerlukan kehadiran cahaya matahari. Cikgu, bolehkah hidupan lain menjadi pengeluar? Boleh ke hidupan lain ni maksudnya haiwan lah menjalankan proses menghasilkan makanan sendiri? Boleh? Jom kita tengok apa jawapan cikgu ni. Tidak boleh. Tumbuh-tumbuhan hijau saja yang boleh menjalankan proses fotosintesis. Daripada manakah tumbuh-tumbuhan mendapatkan tenaga? Tumbuhan buat fotosintesis, dia perlukan tenaga. Dari mana dia dapat tenaga itu? Tumbuh-tumbuhan mendapat tenaga daripada cahaya matahari. Daripada cahaya matahari. Seterusnya, cahaya matahari menjadi sumber tenaga kepada tumbuh-tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Sebab tu kita belajar waktu proses fotosintesis tumbuhan memerlukan cahaya matahari. Klorofil menyerap cahaya matahari. Daripada cahaya matahari itulah jadi sumber tenaga. Betul. Dapatkah kamu kenal pasti pengeluar dan pengguna dengan menggunakan contoh haiwan hidupan lain di paya bakau? Jom kita lihat. Sebelum tu cikgu terangkan balik. Daripada perbualan ini kita nampak yang pengeluar ni mestilah tumbuhan. Sebab tumbuhan ni yang menyerap cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis, seterusnya menghasilkan makanan. Haiwan tak boleh menjalankan proses fotosintesis. Haiwan hanya boleh memakan. Jadi sebab tu haiwan tak boleh jadi pengeluar. Tumbuhan kita panggil sebagai pengeluar. Jom kita tengok muka surat seterusnya, iaitu muka surat 78. Pengeluar mendapat tenaga daripada cahaya matahari. Tumbuhan dapat tenaga daripada cahaya matahari ketika proses fotosintesis lah. Klorofil menyerap cahaya matahari. Bagaimanakah dengan haiwan lain seperti tupai, memerang, ular dan helang yang tidak dapat membuat makanannya sendiri? Macam mana mereka dapat tenaga kalau mereka tak boleh buat makanan sendiri? Daripada manakah haiwan-haiwan ini mendapat sumber tenaga? Kita tengok tupai.
tupai ialah pengguna yang memakan buah-buahan. Ni kamu tengok ni. Tu buah tu. Okey, buah ni daripada tumbuhan. Hari tu kita belajar fotosintesis. Tumbuhan menyimpan makanannya, menyimpan hasil fotosintesis pada bahagian buah, bahagian batang, bahagian daun, bahagian akar. Okey. Kat situ semua tersimpannya tenaga. Jadi tupai dapat tenaga daripada mana? Daripada memakan buah-buahan. Tengok pula memerang. Ni. Memerang ialah pengguna yang memakan ikan. Memerang ni nak dapat tenaga dari mana? Dari segi dengan cara memakan ikan. Ni ikan ni. Ikan ni lah sumber tenaga dia. Tapi dari mana ikan ni dapat tenaga? Nanti kita belajar. Kita tengok dia saling berkait. Oleh itu, tupai dan memerang mendapat tenaga daripada makanan yang dimakan. Kalau tumbuhan tadi dapat tenaga daripada cahaya matahari untuk hasilkan menjalankan proses fotosintesis, untuk memerang dan tupai ni dapat dapat tenaga daripada makanan yang dimakan. Okey. Hidupan ini juga dapat dikaitkan dengan hubungan perpindahan tenaga seperti yang berikut. Jom kita tengok. Tupai ialah pengguna yang mendapat tenaga dengan memakan buah. Tupai makan buah dapat tenaga. Kita pula ular. Ular ialah pengguna yang mendapat tenaga dengan memakan tupai. Tupai makan buah dapat tenaga. Okey, tupai ada tenaga. Ular makan tupai. Ular dapat tenaga. Kita sambung lagi tengok helang pula. Helang ialah pengguna yang mendapat tenaga dengan memakan ular. Helang pula makan ular. Helang dapat tenaga. Okey. Tengok kotak kuning. Anak panah simbol ke kanan. Okey. Dalam satu rantai makanan juga menunjukkan aliran perpindahan tenaga. Mula daripada tumbuhan, daripada buah pergi ke tupai. Tupai pergi ke ular tenaga tu. Daripada ular pergi ke helang. Perpindahan tenaga. Aliran perpindahan tenaga. Okay? Apakah sumber tenaga utama dalam hubungan makanan di atas? Apa sumber tenaga utama dalam hubungan di atas? Hubungan makanan di atas ni bermula dengan siapa tadi tenaga ni? Asalnya daripada mana? Daripada cahaya matahari yang diserap oleh tumbuhan. Okay? Dan dia berpindah daripada pengeluar pergi pengguna pertama, pergi pengguna kedua, pergi pengguna ketiga. Okay? Siapa pengguna pertama? Pengguna pertama adalah tupai. Kemudian pergi ke pengguna kedua, ular. Kemudian pengguna ketiga, helang. Okay? Okey, jom kita tengok hubungan makanan dengan proses fotosintesis. Hubungan dalam rantai makanan juga menyebabkan perpindahan tenaga. Mari kita perhatikan situasi di kebun ini. Kamu tengok sini, kebun ni ada pelbagai hidupan. Ada pokok kobis, okay? Kemudian ada pokok terung, okay? Ada sawi, ada tomato. Kemudian adanya haiwan, kambing, itik, ayam beluncas dengan ular. Okay? Berdasarkan pengguna dan pengeluar yang dikenal pasti, perpindahan tenaga dalam beberapa rantai makanan dapat dibina seperti di bawah. Kita tengok rantai pertama. Sayur sebagai pengeluar dimakan oleh itik. Itik pengguna pertama. Kemudian tenaga tu dipindah lagi kepada pengguna yang kedua iaitu ular. Okay? Tengok seterusnya lah. Kamu boleh tengok kat situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay? 5. Ada 5 rantai makanan. Okay? Dalam satu habitat ni. Kamu tengok semuanya berlakunya perpindahan tenaga. Bermula daripada pengeluar iaitu tumbuhan. Pergi kepada pengguna pertama yang makan tumbuhan. Pergi ke pengguna kedua yang memakan haiwan lain. Okey, dan seterusnya pergi ke pengguna yang ketiga. Okey. Hidupan di kebun sayur ini membentuk hubungan makanan antara pengeluar dan beberapa pengguna. Okey. Jom kita tengok kotak biru ni.
Oleh itu, rantai makanan juga menunjukkan hubungan makanan antara hidupan dari aspek perpindahan tenaga. Maksudnya rantai makanan yang kita belajar minggu lepas tu, yang waktu sebelum raya tu, bukan saja nak menunjukkan siapa dimakan oleh siapa, tapi nak menunjukkan perpindahan tenaga. Bermula daripada pengeluar pergi pada pengguna pertama, pengguna kedua dan pengguna ketiga. Okey. Daripada mana dapat sumber asal tenaga tadi? Daripada cahaya matahari yang diserap oleh tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Itu berkaitan dia. Okey. Kita tengok sikit macam mana ni muka surat seterusnya ni. Muka surat 80. Okey. Rajah menunjukkan hubungan makanan antara hidupan dengan proses fotosintesis dari aspek perpindahan tenaga dalam rantai makanan di habitat sawah padi. Okay. Nak menunjukkan hubungan makanan dengan proses fotosintesis dari aspek perpindahan tenaga. Nah, tengok macam mana hubungannya. Apa kepentingan fotosintesis dalam rantai makanan tentang perpindahan tenaga. Okay, kita tengok dahulu. Yang pertama ni, matahari ialah sumber tenaga utama. Matahari adalah sumber tenaga utama dalam ekosistem yang membekalkan tenaga cahaya dan tenaga haba. Matahari kita ni yang tengah naik ni. Tengah naik waktu pagi ni, matahari ni memainkan peranan penting kerana dia membekalkan tenaga yang utama, iaitu tenaga cahaya dengan tenaga haba. Sebagai sumber tenaga yang utama lah di bumi ni. Tengok siapa serap cahaya matahari tu. Kita tengok sini padi. Padi ialah pengeluar yang mendapat tenaga daripada cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Padi ada klorofil. Dia serap cahaya matahari, dia jalankan proses fotosintesis. Serap karbon dioksida, hasilkan kanji dan juga oksigen. Ni kat mana dia simpan kanji tu semua? Dekat buah padi, dekat daun padi. Ni semua menjadi sumber makanan bagi haiwan yang memakan tumbuhan. Kita tengok seterusnya. Kita kena pergi ke muka surat sebelah. Muka surat sebelah gambar itik dengan gambar ayam. Itik dan ayam adalah antara pengguna yang memakan padi. Itik dengan ayam ni kiranya pengguna pertama lah. Sebab mereka ni yang makan padi. Oleh itu, pengguna ini mendapat tenaga daripada padi. Tengok pula seterusnya. Tadi padi dapat tenaga daripada cahaya matahari. Sekarang ni tenaga tu dah pindah kepada ayam dengan itik. Kita sambung seterusnya. Siapa pula ni? Ular. Kita baca. Tenaga dipindahkan kepada pengguna berikutnya, iaitu ular yang memakan itik dan ayam. Mula-mula matahari. Padi serap cahaya matahari, padi dapat tenaga, simpan dalam bentuk kanji. Ayam dengan itik makan padi, ayam dengan itik dapat tenaga. Kemudian ular pula makan itik dengan ayam, ular pula dapat tenaga. Berlakunya perpindahan. Kita tengok atas ni pula. Surat sebelah ni 80 ni. Helang pula. Tenaga dipindahkan kepada pengguna terakhir yang memakan ular, iaitu helang. Helang juga memakan ayam dengan itik. Maksudnya helang ni adalah pengguna yang terakhir. Dia dapat tenaga daripada ular. Ataupun kalau dia makan ayam, dia dapat tenaga daripada ayam lah. Atau dia makan itik, dia dapat tenaga daripada itik. Jadi kita nampak tak perkaitan antara proses fotosintesis dengan rantaian makanan tentang perpindahan tenaga. Dia bermula dengan pengeluar tumbuhan hijau. Tumbuhan yang menjalankan fotosintesis. Kemudian berpindah kepada pengguna pertama, haiwan yang makan tumbuhan. Kemudian berpindah lagi kepada haiwan yang memakan haiwan lain. Maksudnya tenaga tu akan sentiasa berpindah kepada hidupan-hidupan yang memakan hidupan yang sebelumnya lah. Itu antara yang kita nak belajar pada hari ini. Cikgu nak terangkan sikit tentang ni. Ekosistem. Ekosistem ialah sistem ekologi hidupan semula jadi yang tinggal bersama-sama, saling berinteraksi dan saling bergantung dalam suatu habitat
termasuk persekitarannya seperti air, tanah dan udara yang bersumberkan tenaga daripada cahaya matahari. Ini pening kamu nak dengar ni. Ini sebagai fakta tambahan lah. Ekosistem ni ialah sistem ekologi yang tinggal bersama-sama. Haiwan dengan tumbuhan berinteraksi dan saling bergantung dengan persekitarannya seperti air, tanah dan udara. Itu kita panggil sebagai ekosistem. Jadi setakat ini saja pelajaran kita ini. Dan cikgu tekankan balik tadi tentang pengeluar dan pengguna. Pengeluar mestilah tumbuhan hijau. Pengguna ialah haiwan. Sama ada haiwan yang memakan tumbuhan ataupun haiwan yang memakan haiwan lain. Dan juga perpindahan tenaga. Bermula daripada pengeluar pergi kepada pengguna pertama, pergi pada pengguna kedua, pergi kepada pengguna ketiga. Daripada mana asalnya sumber tenaga ni semua? Daripada cahaya matahari. Harap-harap kamu faham apa yang cikgu terangkan ini. Kita akan sambung lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.